Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hafizi Rosli dengan berita utama yang anda perlu tahu sebelum anda memulakan hari anda. Mungkin anda ada terlepas sedikit berita dalam 24 jam yang lepas dan kami akan bawakannya semuanya dari astroawani.com. Dan pastinya kita nak mulakan dengan perkembangan COVID-19 dalam negara yang mana kalau kita lihat kes baharu positif COVID-19 masih lagi kekal pada angka 3 digit iaitu dengan 375 kes baharu setakat 12 tengah hari semalam yang diumumkan Kementerian Kesihatan Malaysia seperti biasa dalam sidang media setiap hari. Dan Ketua Pengarah Kesihatan katanya dalam jumlah kes aktif di negara itu ini menjadikan secara keseluruhannya sebanyak 3,703 kes, peningkatan yang sangat tinggi. Sebelum ini kita lihat jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan yang menerima rawatan selalunya sekitar 100 lebih iaitu dalam bulan lepas, tetapi sekarang ini sudah dalam ribuan kesnya, iaitu akan meletakkan sedikit tekanan pada sistem kesihatan negara dengan jumlah bekalan perubatan dan juga jumlah petugas kesihatan mungkin lebih banyak yang perlu dikerahkan kepada lokasi-lokasi yang diperlukan seperti di Sabah dan sebagainya. Hafizi. Betul, dan kalau kita lihat kepada 375 kes yang dicatatkan pada semalam, daripada 375 itu 371 merupakan kes penularan dalam negara, 342 kes melibatkan warga negara dan 29 kes bukan warga negara. Dan itu sedikit perincian mengenai perkembangan harian statistik COVID-19 di negara kita. Dan jumlah mereka yang kini menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU adalah sebanyak 60 individu, termasuk 20 yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan bagi tempoh 24 jam itu terdapat 18 kes yang telah pulih sepenuhnya, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 10,519 kes. Dan ini melihat kepada statistik COVID-19 di negara kita. Dalam masa yang sama, pelbagai inisiatif telah pun diambil oleh kementerian, begitu juga dengan MKN dan juga kementerian-kementerian yang berkaitan bagi mengekang penularan COVID-19 dalam masyarakat tempatan ini. Dan dengan itu beberapa kawasan telah pun dilaksanakan PKP bersyarat, dan antara kawasan-kawasan yang telah pun termasuk dalam kawasan pelaksanaan PKPB ini adalah sebagaimana kita tahu bermula hari ini adalah Kelang, di mana sebanyak 36 kawasan terlibat dalam PKPB di Mukim Kelang, iaitu 36 kawasan perumahan di Mukim Kelang terlibat dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang akan berkuat kuasa ataupun yang telah pun berkuat kuasa sekitar pukul 12:01 tengah malam tadi, akan berlangsung selama 14 hari sehingga 23 Oktober depan. Dan ini kenyataan daripada Menteri Besarnya sendiri, Datuk Seri Amiruddin Syari, berkata kawasan berkenaan adalah Bandar Bukit Tinggi, Kampung Johan Setia, Kampung Bukit Naga, Kampung Perigi Nenas, Kampung Kuantan, Kampung Serdang, Bandar Puteri, Kampung Sungai Kandis dan beberapa lagi kawasan yang terlibat dalam PKPB di Mukim Kelang itu, Naila. Ya, dan ini antara kawasan yang terlibat dalam PKPB di Mukim Kelang kerana ada sedikit kekeliruan sebenarnya. Tidak melibatkan seluruh daerah dan juga sebelum ini ada sedikit kekeliruan setengah lokasi sebelum ini dikatakan bawah Shah Alam, tetapi sebenarnya merupakan sebahagian daripada Mukim Kelang. Jadi ramai yang keliru, tetapi ini kami telah senaraikan berdasarkan mesyuarat bersama dengan Exco Negeri Selangor dengan Menteri Besar Selangor semalam. Ini kawasan-kawasan yang perlu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB melihat kepada peningkatan kes kluster-kluster baharu yang direkodkan di kawasan-kawasan yang terbabit. Jadi anda boleh lihat semula infografik yang kami sediakan ini dan maklumatnya ada di astroawani.com secara terperinci. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat ini juga menjadi tumpuan pada muka depan akhbar tempatan. Misalnya New Straits Times melihat kepada gambar besarnya yang dipaparkan adalah gambar di Klang sendiri dengan headline-nya adalah Breaking the Chain. CMCO has started in the Klang sub-district and tidak dilupakan di Sabah juga, di Sandakan, Papar dan Tuaran. Ini melihat kepada peningkatan kes COVID-19. Dalam masa yang sama kita juga melihat kepada 5 kematian yang direkodkan semalam. Peningkatan yang sangat besar dan juga beberapa hari lepas kita mencatatkan 1 kematian membabitkan seorang bayi perempuan hanya berusia 1 tahun sahaja. Sekali lagi membuka mata kita dan mengingatkan kita bahawa COVID-19 ini tidak mengenal umur.
sesiapa saja yang boleh dikenakan dengan jangkitan COVID-19 dan sesiapa saja boleh kena dengan impaknya sehingga menyebabkan kematian. Kalau kita lihat pada muka depan berita harian juga menjelaskan tentang beberapa sektor ekonomi, apa aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan melihat kepada PKPB di Klang ini. Sektor ekonomi sebenarnya dibenarkan beroperasi kerana kerajaan memutuskan semua kegiatan ekonomi di Klang diteruskan sepanjang PKPB dengan SOP yang ketat atas pertimbangan ia adalah pusat aktiviti perindustrian yang besar, hub utama bagi pelabuhan kontena di Malaysia yang menyumbang lebih 400 bilion ringgit tahun lalu kepada perdagangan negara, dan banyak sebenarnya perkara yang perlu diperhalusi, pembukaan ataupun penutupan sekolah, ekonomi, aktiviti sosial, apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan. Kami juga ada sediakannya di astroawani.com. Dalam laporan ini, Mukim Klang dikenakan PKPB ini operasi yang masih dibenarkan beroperasi. Kalau kita lihat dipaparkan di iPad sekarang, Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam menjelaskan tentang PKPB yang dilaksanakan di Mukim Klang ini tidak melibatkan kawasan lain seperti di Pelabuhan Klang dan juga di Kapar. Ini setelah mendapat nasihat daripada KKM dan juga berbincang bersama MB Selangor dan juga melihat kepada beberapa operasi yang dibenarkan. Kalau kita lihat misalnya Pasar Borong bermula jam 4 pagi sehingga 2 petang, Pasar Biasa bermula jam 6 pagi sehingga 2 petang, Pasar Tani bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari, walau bagaimanapun operasi pasar malam adalah tidak dibenarkan. Dan kalau kita lihat juga kedai-kedai makan, gerai dan warung juga boleh dibuka tetapi terhad dari jam 6 pagi sehingga 10 malam dan hanya untuk pembelian secara pandu lalu, penghantaran serta take away. Pengangkutan awam seperti bas, teksi termasuk e-hailing dibenarkan jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam, dan senarai lebih terperinci mengenai kegiatan ekonomi juga telah pun diumumkan oleh MITI. Anda boleh lihat laporannya ada di astroawani.com. Betul, dan itu melihat kepada di semenanjung negara kita, melihat kepada PKPB di kawasan dalam kawasan Selangor iaitu di Klang sendiri, dan kita ingin melihat kepada di Kuching di Sarawak sebagai contohnya. Di Sarawak, bagi mengekang penularan COVID-19 ini, pelbagai inisiatif telah pun dijalankan oleh kerajaan negerinya sendiri, dan kalau kita lihat sebelum ini pun kerajaan negeri Sarawak begitu committed, begitu betul-betul ingin mencegah COVID-19 daripada mana-mana kawasan yang lain daripada seluruh negara ini dibawa masuk ke dalam negeri berkenaan. Jadi ini inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan negeri Sarawak dengan kuarantin wajib 14 hari jika masuk ke Sarawak bermula 10 Oktober ini, iaitu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah pun memutuskan bahawa semua warga negara Malaysia yang masuk ke Sarawak perlu menjalani kuarantin wajib 14 hari di pusat kuarantin ditetapkan mulai 10 Oktober ini, iaitu bermula esok. Dan pengerusinya Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata ujian saringan COVID-19 akan diambil pada hari kedua dan ke-10 dengan kos kuarantin dan ujian ditanggung sendiri oleh individu terbabit. Katanya hanya kos kuarantin dan ujian COVID-19 rakyat Sarawak akan ditanggung oleh kerajaan negeri Sarawak, dan beliau berkata sebelum ini arahan kuarantin wajib 14 hari yang dikeluarkan pada 4 Oktober tidak terpakai kepada rakyat Sarawak yang tiba dari Semenanjung, dan mereka hanya perlu menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah secara ataupun dikenali sebagai HSO. Dan ini melihat kepada susulan peningkatan kes positif dari luar Sarawak yang melibatkan rakyat negeri itu, dan keputusan lebih drastik perlu diambil katanya. Itu merupakan inisiatif yang diambil oleh kerajaan negeri Sarawak. Kerana kita lihat kepada kemasukan warga negara, begitu juga dengan ada yang daripada luar negara yang masuk ke dalam di KL sebagai contohnya melalui pintu-pintu masuk utama antarabangsa dan sebagai contohnya, kerana berlaku risiko ataupun ada risiko untuk penularan dalam kalangan rakyat tempatan ini. Jadi ini satu inisiatif yang diambil oleh kerajaan Sarawak bagi mengekang kepada penularan COVID-19 itu. Ya, kita lihat banyak inisiatif dan langkah-langkah tegas yang diambil kerajaan Sarawak, Menteri Kesihatan di Sarawak sendiri untuk mengekang penularan COVID-19 di negeri itu, yang kita lihat agak efektif. Sebelum ini beberapa bulan lepas kita lihat Sarawak mencatatkan banyak kluster-kluster baharu, kes-kes ataupun peningkatan kes positif COVID-19 melonjak dengan agak tinggi di negeri itu, tetapi
Tapi dengan langkah-langkah yang tegas diambil, inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan di sana berjaya, kita boleh lihat keluk jangkitan di sana, kadar keboleh jangkitan ataupun R0 itu juga dapat diturunkan. Dan kita harap perkara yang sama juga dapat disaksikan di negeri jiran iaitu di Sabah, yang mana kini jadi antara negeri yang paling tinggi mencatatkan kes positif COVID-19. Tetapi dengan barisan kabinet yang diumumkan, mungkin agak membimbangkan sedikit melihat ketiadaan Menteri Kesihatan yang dilantik dalam barisan kabinet di Sabah itu. Dan menyentuh tentang hal politik juga, pastinya bercakap tentang peningkatan kes positif di Sabah. Perdana Menteri sendiri mengakui antara puncanya datang daripada PRN Sabah itu sendiri dengan kempen-kempen yang digerakkan selama 2 minggu dan juga mereka yang keluar mengundi dan sebagainya. Tetapi kata beliau tidak dapat dielakkan. Jadi mungkin dengan satu pilihan raya kecil yang kami jangkakan dalam masa yang terdekat iaitu PRK Batu Sapi, kita harap perkara-perkara tersebut tidak diulangi sekali lagi. Kita boleh belajar daripada kesilapan dan juga dengan PRK yang dijalankan sebelum ini di Slim dan di Chini. Melihat kepada itu, ini satu tindakan yang diambil oleh salah satu parti Barisan Nasional yang umum tidak akan meletakkan calon kerana ingin fokus kepada kesihatan rakyat ketika ini. Itu yang diumumkan oleh pengurus CBN sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam. Katanya tidak akan meletakkan calon untuk bertanding dalam PRK Parlimen Batu Sapi. Katanya keputusan itu adalah bagi mengelakkan berlakunya penularan COVID-19 seperti yang berlaku susulan PRN Sabah baru-baru ini. Ini yang diumumkan beliau dalam satu kenyataan dimaknai di media sosial semalam, yang dalam masa yang sama Ahmad Zahid turut memaklumkan parti itu menyerahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk memutuskan tempoh berkempen dan tarikh mengundi. Sebelum ini kita lihat SPR telah pun menerima notis tentang kekosongan kerusi tersebut, tetapi masih belum ada lagi pengumuman mengenai tarikh-tarikh yang ditetapkan, tarikh-tarikh penting PRK tersebut. Terdahulu kalau kita lihat pergerakan pemuda UMNO mencadangkan juga BN tidak meletakkan calon untuk bertanding dalam PRK Parlimen Batu Sapi. Kalau kita lihat parti baru, parti muda juga ada menggerakkan kempen POS yang mungkin mencetuskan sedikit kemarahan orang ramai di media sosial, tetapi apa yang dicadangkan oleh POS kempen ini adalah untuk mencadangkan supaya kempen-kempen politik dihentikan, isu-isu politik ini dihentikan buat seketika supaya dapat mengutamakan kesihatan rakyat ketika ini. Tetapi saya pasti kita dapat cari keseimbangan itu. Betul. Kerana demokrasi itu masih lagi perlu diteruskan, tetapi boleh diseimbangkan dengan SOP-SOP yang ketat, bukan saja terhadap mereka yang mengundi tetapi paling penting terhadap mereka yang menjalankan kempen itu sendiri, supaya kita tidak lihat perkara yang sama berulang seperti mana yang berlaku selepas PRN Sabah baru-baru ini. Betul, dan saya melihat kepada keputusan diambil oleh BN ini untuk tidak meletak calon kepada PRK Batu Sapi ini adalah susulan daripada kenyataan daripada pemuda UMNO sendiri yang mencadangkan agar status quo Batu Sapi di bawah warisan itu sendiri, dan akhirnya kesepakatan yang diambil oleh BN ini sekaligus telah pun membuka peluang ataupun menjadikan satu kesepakatan antara parti-parti politik untuk tidak lagi berkempen ataupun mungkin tidak lagi bersaing sama sendiri untuk merebut kerusi dan sebagainya. Dan satu lagi, kalau kita ingin lihat kepada satu lagi parti politik iaitu DAP sebagai contohnya, pemimpin veteran DAP juga Lim Kit Siang berharap Parti Warisan Sabah Warisan diberi laluan untuk mempertahankan kerusi Parlimen Batu Sapi tanpa perlu diadakan pilihan raya kecil PRK. Dan Lim berkata dia menyokong cadangan pengurusi bersama Jawatankuasa Undang-Undang Perlembagaan Majlis Peguam Andrew Khoo itu memandangkan kepada situasi semasa COVID-19 ketika ini, dan jelas ahli Parlimen Iskandar Puteri ia penting bagi memastikan kesihatan dan keselamatan pengundi di kawasan tersebut serta rakyat keseluruhannya terpelihara. Dan jika pandangan-pandangan ini kita dapat saksikan mereka memberikan pandangan sebegini daripada awal lagi, saya kira mungkin tiada agaknya dari segi pertambahan kes-kes dan sebagainya. Kerana kita melihat PM sendiri ataupun Perdana Menteri sendiri mengakui pilihan raya di Sabah itu sedikit sebanyak memberikan kesan kepada peningkatan jangkitan itu sendiri, dan saya kira sekiranya kita mengadakan pilihan raya pada masa akan datang, ia bakal menjejaskan lagi dari segi penularan COVID-19 dan mungkin
peningkatan kes itu dapat disaksikan berikutan dengan tiadanya pematuhan kepada SOP mungkin ada, tapi kepatuhan mereka kepada SOP itu mungkin sukar untuk dilaksanakan oleh mereka ataupun oleh pengundi-pengundi, begitu juga ketika berkempen dan sebagainya. Tapi saya pasti ada banyak lagi perkembangan tentang PRK Batu Sapi ini kerana COVID-19 ini tidak menjadi halangan kepada ahli-ahli politik ini untuk terus berpolitik dan terus berkempen. Kalau kita lihat selepas ini kami akan bawakan sedikit perkembangan tentang pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang semalam katanya telah pun menerima perkenan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan kami akan bawakan perinciannya, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi, dan tadi kami bincangkan sedikit tentang bagaimana ada sedikit kesepakatan politik supaya tidak bertanding dalam PRK Batu Sapi melihat kepada keutamaan kesihatan rakyat ketika kita masih lagi sedang memerangi COVID-19. Tapi Hafizi, saya tak menjangkakan ketidaktentuan politik tanah air ini akan berakhir dalam masa yang terdekat, kerana kalau kita lihat seperti mana yang telah diumumkan pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, beliau kata mempunyai majoriti sokongan di Parlimen, dan itu mungkin berdepan dengan sedikit cabaran sebelum ini, tetapi kita lihat apa yang dikongsikan beliau semalam, beliau akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah minggu depan. Katanya telah pun Yang di-Pertuan Agong telah pun memberi perkenan untuk beliau menghadap pada hari Selasa 13 Oktober 2020 minggu depan. Katanya majlis menghadap tersebut beliau akan mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti ahli parlimen yang kukuh dan meyakinkan seperti mana yang pernah disebutkan sebelum ini. Dan beliau juga dalam masa yang sama berharap rakyat Malaysia untuk terus bertenang dan mendoakan dari rumah ataupun tempat pekerjaan masing-masing, serta menghormati PKPP yang masih sedang berlangsung ketika ini. Pada 23 September lepas, Anwar memberitahu beliau mempunyai majoriti kukuh untuk membentuk kerajaan baru dalam masa terdekat, dan katanya beliau telah pun mendapat perkenan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Selasa 22 September, tetapi terpaksa ditangguh susulan baginda sedang menerima rawatan di Institut Jantung Negara IJN. Dan kami selepas itu mendapatkan reaksi dari pelbagai parti, pelbagai pemimpin, siapa agaknya yang dinamakan ataupun disebut oleh Datuk Seri Anwar ini, siapa sebenarnya yang memberi sokongan kepada beliau. Betul. Dan semalam juga ramai MP-MP telah pun menyatakan mereka sebenarnya tidak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini mungkin di media sosial nama-nama mereka ni tular, dan mereka sendiri telah pun menyatakan mereka tidak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan terus bersama dengan Perikatan Nasional. Dan sebagai contohnya adalah Datuk Seri Mazai Khalid semalam telah pun menafikan mungkin ada namanya tersenarai dalam nama-nama yang telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi beberapa perkara yang kita perlu lihat kepada apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong ini, sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai majoriti yang kukuh untuk membentuk kerajaan, jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh membentuk kerajaan, dan dalam masa yang sama Tan Sri Muhyiddin Yassin juga boleh mengesyorkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Sekiranya membubarkan parlimen ini bermakna pilihan raya umum akan diadakan dalam masa 60 hari. Dan itu perkara yang kita perlu melihat kepada tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau diperkenan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada 13 Oktober nanti. Dan itu cerita-cerita mengenai politik, dan kami akan bawakan perkembangannya seterusnya mengenai bagaimana agaknya tindakan susulan yang akan dilakukan. Semua ini akan berlangsung pada 13 Oktober depan. Dan kita ingin melihat kepada isu jenayah yang melibatkan kepada satu penipuan dalam talian yang kita panggil sebagai Macau Scam. Sebelum ini kalau kita lihat kepada Macau Scam ni, ramai mereka yang terdiri atau ramai mereka yang terlibat ni adalah daripada kita gelar mereka sebagai awang hitam. Dan kali ini kita dapat saksikan anak tempatan sendiri yang nampaknya terlibat sama, didakwa terlibat sama dalam Macau Scam ini. Anda boleh saksikan, ini antara paparan kita nak kongsikan di muka hadapan Harian Metro sebagai contohnya. SPRM ada senarai selebriti dan juga ahli parlimen terbabit bisnes wayang, dan sedikit Macau Scam dan judi dalam talian ini dikesan
mewujudkan ratusan syarikat dami atau olok-olok untuk menyalurkan wang haram bagi kegiatan cuci wang yang diuruskan ahli perniagaan serta selebriti. Setakat ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah menahan 19 individu, membekukan 730 akaun bank dengan nilai simpanan RM80 juta selain merampas wang tunai RM5 juta dan 23 kenderaan mewah. Dan itu perinciannya sibuk di muka-muka hadapan akhbar menceritakan mengenai Macau Scam ini, Nada. Kalau kita lihat pada muka depan The Star juga gambar-gambar sama yang dipaparkan, gambar-gambar kereta mewah yang telah pun terlibat dalam siasatan SPRM tersebut yang menular di media sosial yang pasti mendapat perhatian orang ramai, kereta-kereta mewah tersebut dan juga jumlah wang daripada hasil penipuan Macau Scam. Dan kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM melihat kepada beberapa suspek yang telah pun dipanggil bagi membantu siasatan, antara suspek tersebut melibatkan artis-artis tempatan. Betul. Jadi ini satu saranan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Azam Baki supaya selebriti dan juga ahli perniagaan jangan sampai SPRM jemput. Mungkin anda boleh ambil tindakan untuk tampil sendiri, bantu siasatan sekiranya anda tahu tentang kes-kes melibatkan aktiviti pengubahan wang haram Macau Scam ini. Katanya perkara itu bagi mengelakkan SPRM bertindak untuk menahan mereka yang berkenaan dalam masa terdekat. Tidak kira selebriti atau siapa pun dan mana-mana pihak yang pernah menerima dana sindiket daripada individu yang ditahan, SPRM diminta tampil sebelum kami panggil. SPRM ada senarai nama individu termasuk selebriti dan ahli perniagaan. Jadi kami minta datang dan kami akan layan dengan baik jika bekerjasama. Jadi jangan tunggu sampailah SPRM panggil mereka untuk tampil bantu dalam siasatan. Dan katanya juga ketika ditanya berhubung adakah individu berkenaan mengetahui pembabitan sindiket, tegas beliau amat mustahil sekiranya mereka tidak mengetahui kerana dana yang diberikan adalah dalam bentuk tunai. Jenayah pengubahan wang haram ini membabitkan kesalahan seperti menipu, rasuah ataupun merompak bank yang mana wang itu perlu dicuci. Yang mana sebelum ini kita lihat juga ada laporan yang mendakwa beberapa perniagaan dimiliki oleh artis, oleh selebriti terbabit dalam pengubahan wang haram ini masih lagi dalam siasatan. Jadi katanya mereka yang menerima wang itu tidak boleh tak tahu ataupun kata yang mereka tak tahu kerana mereka pastinya akan menerima dana tersebut dalam bentuk wang tunai dan pastinya dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kita lihat setakat ini SPRM telah pun mendapat sebanyak RM85 juta. Kalau kita lihat laporan-laporan Macau Scam sebelum ini dalam satu mangsa, daripada satu mangsa saja warga emas misalnya 90 tahun lebih boleh mendapatkan jumlah sebanyak lebih RM1 juta. Sangat besar penipuan yang dijalankan ini kerana kalau kita lihat apa juga yang disahkan oleh Datuk Seri Azam Baki, seramai 20 individu termasuk 8 juga daripada pasukan polis yang telah pun ditahan dalam operasi siasatan Macau Scam ini. Jumlah-jumlah yang sangat besar dan juga melibatkan individu yang sangat high profile, artis, ahli perniagaan dan juga pegawai polis sendiri, Hafizi. Betul, dan kalau kita ingin mengetahui dari segi kaedah-kaedah biasa penipuan Macau Scam ni, sebenarnya terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk mengamuri mangsa agar terpukau untuk mengeluarkan duit dan juga simpanan mereka ni, iaitu taktik sindiket Macau Scam ni boleh dikategorikan sebagai ataupun kepada 4 selalunya. Yang pertama yang dijelaskan adalah kita melihat kepada panggilan yang menyatakan anda memenangi sesuatu. Kedua adalah yang agak popular juga taktik penyamarannya, di mana operator akan menyamar sama ada sebagai peguam, pegawai polis atau pegawai agensi yang akan mendakwa anda telah terlibat dalam aktiviti yang kurang elok. Itu yang paling popular sekali kalau kita lihat kepada apa yang tular di media sosial. Itu akan sedikit rasa panik. Betul, rasa panik sebagainya. Dan ketiga adalah taktik di mana anda dikatakan mempunyai hutang seperti bil atau bayaran kad kredit tertunggak yang perlu dijelaskan dengan segera. Dan juga ada juga sindiket Macau Scam yang menggunakan ugutan culik, biasanya menamakan individu ahli keluarga sedang berapan risiko bahaya, namun taktik ini kurang kerap didengari dan itu melihat kepada taktik-taktiknya. Jadi apabila seseorang itu ataupun individu yang menjadi mangsa kepada mereka ini, mereka akan berasa panik dan seterusnya akan mengikuti apa yang diarahkan oleh Macau Scam ini. Dan seterusnya seperti biasa akan mengeluarkan duit dan sebagainya, memindahkan ke akaun mereka. Akhirnya mereka telah pun kerugian. Ada yang kerugian berjuta-juta ringgit pun ada. Begitu juga dengan ratusan ribu ringgit pun ada juga yang kerugian. Apa yang juga dikongsikan pihak SPRM semalam, katanya SPRM telah pun menyita sebanyak 730 akaun bank mengandungi wang RM80 juta, wang tunai
tunai sahaja RM5 juta dan 23 kenderaan mewah seperti mana gambar-gambar tersebut yang dipaparkan tadi. Dan daripada 20 suspek, seorang adalah lelaki warga Cina, manakala 11 merupakan rakyat tempatan dan 8 lagi adalah pegawai penguat kuasa daripada satu agensi kerajaan dipercayai pihak polis sendiri. Jadi sangat-sangat besar kes tersebut dan saya sendiri tak tahulah terlibat dengan Macau scam ataupun tidak, tetapi pernah menerima panggilan-panggilan scam tersebut. Mungkin ada tertinggal parcel lah di pos dan sebagainya. Ada pernah terlibat dalam kemalangan di negeri-negeri yang saya tidak pernah melawat pun sebelum ini. Jadi banyak scam dan mereka akan mencetuskan sedikit rasa panik itu dan pasti anda pun rasa macam tergesa-gesa, terdesak untuk mengeluarkan wang tersebut untuk melunaskan ataupun menyelesaikan hutang yang didakwa masih ada lagi. Jadi sangat membimbangkan dan kita harap siasatan SPRM ini dapat mungkin menamatkan Macau scam ini dan juga mendapatkan menegakkan keadilan bagi mereka yang telah menjadi mangsa kepada penipuan ini. Dan sebelum kita akhiri awal ni pagi, kita juga nak bawakan sedikit perkembangan antarabangsa di negara jiran. Indonesia sekarang ini sebenarnya tercetus satu protes besar-besaran bagi membantah satu undang-undang baharu ataupun undang-undang secara besar-besaran Omnibus Law yang dikatakan untuk mencipta peluang pekerjaan baharu dengan juga menarik minat pelabur. Tetapi apa yang diluahkan oleh peserta protes di Indonesia ini, kata mereka undang-undang tersebut lebih memihak kepada kepentingan perniagaan, lebih pro-bisnes berbanding dengan hak-hak pekerja dan juga kepentingan alam sekitar sendiri. Seperti mana kita lihat, isu-isu seperti pengangguran, isu gaji di sana masih lagi rendah dan juga isu alam sekitar dengan jerebu yang sering melanda negara kita sendiri. Itu antara isu yang perlu diutamakan, tetapi apa yang dikritik terhadap Presiden Jokowi ini, undang-undang tersebut mungkin dilihat lebih berpihak kepada perniagaan daripada apa keluhan rakyat itu sendiri. Jadi sangat hangat protes yang tercetus di sana. Tambahan pula dengan penularan COVID-19 ini, banyak yang dibuang kerja, menganggur dan sebagainya. Ia sedikit sebanyak memberikan satu kesan, satu impak yang besar kepada rakyat. Jadi mereka turun untuk berdemonstrasi kepada kerajaan mereka. Dan itu saja perkara yang sempat kita bawakan dalam Awani Pagi pada hari ini. Kita akan berhenti di sini. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Naila Huda. Salam hormat.